perkara luar biasa. Seperti Tuan Engineer cakap, 3 faktor tadi. Dan di negara-negara maju pun ia sering berlaku. Tetapi yang kita cuma sedih ialah kadang-kadang apabila pengguna ini membuat aduan kepada SCSB, janji-janji yang dikatakan itu tidak selalunya ditepati. Satu kes yang baru-baru terjadi di kawasan Kita Kinabalu pada 31 bulan Disember, di mana pengguna tersebut mengadakan satu majlis perayaan menyambut Tahun Baru. Jadi bila majlis tersebut diadakan, tiba-tiba blackout, jadi pengguna tersebut menghubungi pihak SCSB. Jadi pihak SCSB mengatakan kepada mereka bekalan tersebut akan dipulihkan dalam masa setengah jam. Jadi apabila sementara menunggu pemulihan tersebut, jadi pengguna yang membuat aduan tadi telah pun beritahu pada ahli jemputan majlis, jangan bergerak dulu kerana dalam setengah jam lagi kita akan mendapat bekalan semula. Jadi apabila mereka menunggu, bekalan cuma dapat disambung semula pada pukul 3.05 pagi. Jadi itulah antara satu yang pengguna ini tidak berpuas hati. Lebih baik lagi jangan berjanji ataupun katakan kepada pengguna pemulihan akan balik semula tenaga ini setelah semua kerja-kerja telah selesai daripada kita berjanji. Inilah antara satu rugutan yang sampai sekarang pengguna di negeri ini tidak berpuas hati. Itu saya, terima kasih. Jadi Tuan Engineer, salah satu cabaran yang kalau kita lihat tadi, salah satu cabaran yang dihadapi oleh SCSB ialah mencari bahan alternatif bagi menjana tenaga elektrik ni. Jadi walaupun cadangan untuk membina loji arang batu yang dijangkakan dapat menjana 300 megawatt bekalan elektrik ini yang akan diadakan di Sandakan ni disambut baik oleh beberapa pihak, namun terdapat sesetengah pihak aktivis alam sekitar dan juga penduduk tempatan agak kurang senang. Jadi apa komen Tuan Engineer? Okey, terima kasih Pengerusi. Kalau yang seperti saya jelaskan awal tadi, sekarang ini kita bertumpu kepada kemungkinan ketidakcukupan penjana kuasa. Kalau sekarang Tuan Pengerusi telah bangkitkan mengenai dengan stesen jana kuasa. Sebenarnya apa yang memang di Sabah ini sekarang, secara dasar saya bagi penerangan Tuan Pengerusi, bahwa kehendak maksimal kita di Sabah sekarang ini sudah menjangkau 700 megawatt. Dan puncak penjanaan jika berbanding dengan kehendak maksimal sudah begitu tipis. Jadi ada keperluan kita untuk menambah puncak penjana kuasa. Jadi satu-satunya punca ini yang sudah dikenal pasti adalah stesen jana kuasa yang berkeupayaan 300 megawatt. Apa yang saya harus jelaskan di sini bahwa proyek ini bukannya dilaksanakan, bukan dipunyai oleh SCSB. Ia adalah pemaju ataupun yang kita lebih kenali sebagai IPP, Independent Power Producer. Jadi memang dari segi sistem, keperluan sistem SCSB, kita menghendaki ada 300 megawatt ini yang boleh disalur kepada sistem kita. Tetapi tugas pemaju adalah untuk mendirikan stesen tersebut. Jadi dari segi apakah minyak kah ataupun diesel kah ataupun gas kah ataupun coal, itu kita serahkan kepada pemaju. Dan dari segi kenapa disandakan, Tuan Pengerusi sebutkan tadi, memang selama ini memang kita sudah siarkan juga bahwa yang paling kritikal sekarang ini ialah di pantai timur, yaitu Sandakan, Tawau, Lahadatuk dan kawasan-kawasan berhampiran. Jadi kita dari segi kestabilan sistem, kekukuhan sistem, kita memang sudah memahami bahwa ianya haruslah diadakan di pantai timur. Jadi Tuan Engineer dan Encik Nordin, ya, begitulah tadi tentang komen tentang pembinaan loji arang batu di Sandakan ini. Dan untuk laporan lanjut tentang pembinaan loji arang batu ini, kita saksikan laporan ini. Dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang, Sabah memerlukan bekalan elektrik yang banyak dan melebihi bekalan yang ada sekarang kerana permintaan terhadap bekalan tersebut semakin meningkat. Peningkatan industri dan pembukaan kawasan taman perumahan di seluruh negeri semakin bertambah. Ini semua memerlukan penjanaan bekalan elektrik yang mencukupi sepanjang masa.
Mengikut statistik Kerajaan dan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB, iaitu pembekal elektrik tunggal di negeri ini, Sabah amat perlu kepada satu penjanaan kuasa yang besar berbanding sekarang yang membekalkan penggunaan elektrik harian kepada 350,000 pelanggan dengan keluasan kawasan liputan seluas 74,000 km persegi. Bekalan tersebut ada kalanya terganggu kerana peralatan sedia ada sudah lanjut usia, iaitu lebih 40 tahun penggunaannya. Justeru, satu cadangan membina satu stesen jana kuasa arang batu diwar-warkan di Sabah. Bagaimanapun, usaha SESB itu untuk meningkatkan bekalan elektrik dengan penjanaan menggunakan arang batu ditentang hebat oleh pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO. Ekoran itu, kerajaan negeri membatalkan pembinaan stesen tersebut yang diumumkan pada 2 April tahun lalu. Justeru satu usaha perlu diatasi dari sekarang, iaitu membina satu lagi jana kuasa baru. Dengan pembinaan jana kuasa tersebut, ia amat berkesan untuk keperluan permintaan terhadap bekalan elektrik di negeri ini tahun-tahun akan datang. Begitulah tadi laporan tentang pembinaan loji arang batu di Sandakan ini. Jadi Encik Nordin, apakah pendirian cash tentang cadangan pembinaan loji arang batu di Sandakan ini? Untuk makluman, cash memang tidak bersetujulah dengan pembinaan loji arang batu yang akan dibuat di Sandakan. Kerana kita berpendapat masa untuk membincangkan atau menjelaskan perkara ini kepada umum tidak mencukupi. Sedangkan banyak lagi alternatif-alternatif lain yang lebih baik dari segi pencemaran alam sekitar ini dapat dibuat. Untuk pengetahuan bahawa sekarang pun di negara maju seperti di United Kingdom, di Wales, di mana loji-loji arang batu yang menggunakan arang batu ini sekarang telah mengubah sistem mereka, iaitu menggunakan daripada sistem solar ini untuk menghidupkan turbine ataupun generator yang menggunakan arang batu terdahulu. Dan di negara China pun sekarang, Vietnam pun mereka sudah mengalami masalah. Antara satu masalah yang mereka alami sekarang ialah dari kesukaran untuk mendapatkan arang batu ini. Di mana kita tahu daripada International Energy Agency pun telah beritahu kita dari laporan mereka pada tahun 2162 kemungkinan besar arang batu ini akan luput sama sekali di dunia. Dan kesannya akan kita lihat pada dalam sekitar tahun 2025. Jadi sekarang China pun sudah mengambil langkah-langkah tertentu dengan membina tenaga-tenaga alternatif untuk keperluan mereka. Seperti sekarang mereka telah berjaya membina satu wind turbine yang dipanggil wind turbine ini daripada Mongolia dan disalurkan kepada negeri China. Dan apabila mereka sudah tahu yang bahawa arang batu ini akan membawa masalah yang besar di masa akan depan, kenapa pula kita membina yang perkara-perkara yang seperti ini yang kita tahu akan mendaratkan alam sekitar kita. Mereka sekarang pun di sebuah negeri yang bernama New Mexico, di sebuah kawasan dipanggil Delwing, mereka pun telah mengubah jana kuasa daripada arang batu ini kepada sistem solar itu untuk menghidupkan loji itu. Dan satu loji tenaga kuasa yang besar yang dapat membekalkan 300 megawatt pun telah dibina di tempat ini yang akan berfungsi mulai tahun depan. Encik Nordin, okey, begitulah tadi pandangan cash tentang pembinaan loji arang batu. Okey, jadi Tuan Engineer, ada pihak yang berpendapat SESB lalai dalam mengatasi masalah kecurian kabel di kawasan pencawang ataupun penjana elektriknya. Begitu juga dengan insiden kecurian elektrik di kawasan-kawasan setinggan. Jadi apakah langkah-langkah yang telah dan akan dibuat bagi menangani masalah ini, Tuan Engineer? Terima kasih, Tuan Pengerusi. Mungkin perkataan lalai itu saya rasa ada berat sedikit. Jadi ini bukan kita tidak mencoba. Beberapa tindakan telah diambil dan akan terus diambilkan. Kita faham juga bahwa di Sabah ini, terutama di bahagian kawasan-kawasan yang mempunyai penduduk setinggan, ada berlakunya kecurian elektrik. Ini dari segi kecurian tenaga. Tapi yang Tuan Pengerusi katakan tadi, kecurian material, bahan-bahan seperti kabel. Memang
susah. Kita mencoba, actually kita telah mencoba sedaya upaya, tetapi kita fahami juga bahawa bagi SCSB sebagai satu entiti yang akan menangani masalah ini memang payah. Jadi kita punya strategi adalah untuk bekerja sama dengan agensi-agensi yang terlibat seperti Kerajaan Tempatan, Suruhanjaya Tenaga, Polis dan sebagainya. Dan memang kerjasama dari semua agensi ini sangat menggalakkan. Tapi cara kita yang lain lagi dari segi macam mana kita pokok dia ni, macam mana kita akan menghalang. Jadi kita berpendapat bahawa yang sebaiknya adalah dari segi education. Ya. Jadi kita selama beberapa tahun ini telah pergi ke seluruh negeri Sabah, memberi penerangan kepada rakyat jelata termasuk murid-murid sekolah dari segi kenapa kita seharusnya tidak mencuri bekalan tenaga ataupun bahan-bahan tersebut dari segi kerana ia berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Jadi Tuan Engineer masukkan di sini bahawa pendidikan tentang penjimatan dan juga dari segi penggunaan elektrik itu amat penting dari peringkat awal lagi. Ya. Jadi Encik Nordin ya, sejauh manakah Encik Nordin bagi pihak KASH berpendapat pemasangan CCTV di stesen-stesen penjana kuasa elektrik di Sabah dapat mengatasi Utama di 1. Presiden Amerika Syarikat Barack Obama mahu wujudkan hubungan baik dengan musuh-musuh Amerika Syarikatnya. Azam Obama bersihkan imej negaranya selepas 8 tahun di bawah pentadbiran George W. Bush. Iran juga mesti patuhi tuntutan Majlis Keselamatan PBB menghentikan Di 1. KASH berpendapat pemasangan CCTV di stesen-stesen penjana kuasa elektrik di Sabah dapat mengatasi masalah kecurian kabel elektrik ni. Sekiranya jika SCSB mampu untuk memasang CCTV itu sekurang-kurangnya mungkin dapat mengelakkan daripada kejadian ini berlaku. Tapi setidak-tidaknya satu undang-undang keras atau ketat harus juga diperkenalkan supaya yang pembeli alat-alat ini, material ini sekiranya dimonitor, mungkin bukan senang-senang sewenangnya untuk si penjual itu menjual alat-alat ini. Tapi setakat ini undang-undang yang ada saya rasa tidak berat sekali. Jadi sekiranya kalau ada undang-undang satulah dapat dibuat, maka saya rasa antara satu sebab juga mungkin boleh membantu untuk mengurangkan pencurian alat-alat SCSB ini. SCSB ya. Jadi Tuan Engineer, soalan saya, Timbalan Pengerusi SCSB Datuk Bong Mokhtar Radin pernah dilaporkan sebagai berkata bahawa Sabah mungkin akan memerlukan IPP ataupun Independent Power Provider bagi menampung dan menguruskan keperluan bekalan elektrik di negeri Sabah ini. Kerana ia tidak boleh bergantung penuh kepada empangan hidroelektrik di Sarawak yang dijangka siap pada tahun 2010. Jadi apa komen Tuan Engineer? Memang Tuan sekarang ni kita sudah kenal pasti apakah resources yang ada di negeri Sabah. Tapi kita juga memahami bahawa dalam jangka masa panjang ianya tidak mencukupi. Jadi memang ada sudah rancangan untuk membeli bekalan tenaga daripada Sarawak Hydro Sarawak. Mungkin yang disebutkan oleh Timbalan Pengurusi kami itu dikatakan Sarawak mungkin ini ada kaitan dengan hydro project Bakun di dalam tahun pertengahan 90-an. Tapi sekarang atau 2005-2004. Tapi sekarang apa yang kita perlukan adalah pertama sejauh mana yang boleh kita dirikan sumber hidro di dalam negeri Sabah juga dahulu ya. Ada dua yang kita sudah kenal pasti. Satunya ialah Ulu Padas dan kedua Liwagu. Tapi dalam jangka panjang juga kita juga mengenal pasti ada kemungkinan bekalan hidroelektrik daripada Lawas. Jadi ini kalau dari Bakun mungkin terlalu jauh, jadi kita cadangkan dari Lawas dan kita sedang berbincang dengan. Okey, itu Tuan Engineer. Itulah janji daripada SCSB tentang menghadapi isu yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu gangguan bekalan elektrik di negeri Sabah. Jadi saudara,
Terima kasih kepada Tuan Engineer dan juga Encik Nordin kerana sudi bersama Lambai Limbai pada petang ini, dan diharapkan perbincangan yang kita bincangkan pada petang ini dapat memberi penjelasan kepada penonton di rumah tentang isu gangguan bekalan elektrik di Sabah yang hangat diperkatakan.